Baik, kita bersama kembali di Rampai Pagi pertemuan kita di hari ini. Dan segmen wawancara secara virtual akan dapat kita ikuti sebentar lagi untuk memberikan sedikit sebanyak motivasi kepada beli-beli kita. Namun juga Alhamdulillah kita syukuri di mana dan cukup berbangga dengan beli-beli kita ni. Mereka mahu untuk bersama-sama berada di barisan hadapan membantu mereka dalam sama-sama menangani pandemik obat COVID-19 ini dengan membantu antaranya menyediakan makanan, juga ada organisasi daripada beli-beli kita ni juga membuat satu inisiatif dalam menyediakan keperluan sumbangan-sumbangan bagi mereka yang memerlukan. Itu yang kita hargai bersama. Dan juga untuk hari ini bertepatannya. Dan kita ingin mengucapkan syabas, tahniah kepada para sukarelawan, para petugas barisan hadapan kita dimanapun bis kita ditugaskan, ditempatkan ketika ini. Dan kepada bis kita yang menyumbangkan bantuan, tidak kira sama ada makanan dan juga sebagainya. Syabas, dan kita mengharapkan ianya biarlah sentiasa berterusan untuk sama-sama membantu. Dan semoga kita sentiasa dilindungi dan dalam rahmat Allah juga. Pada pagi ini seperti yang kita berikan di awal tadi, ada satu segmen lagi, ini merupakan segmen terakhir kita yang akan kita bincangkan penerimaan anugerah kategori pemimpin muda belia tahun 2021. Bersama kita iaitu Yang Mulia Dayang Kuan Peyun, expert literacy coach dan pengerusi SEEDS Brunei yang sudah pun berada bersama kita secara virtual pada ketika ini ya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi ya Dayang Kuan Peyun. Okey, kita mencoba ya. Ya, kita cuba sekali. Baik, kita bersama ya. Kuan, selamat pagi. Boleh mendengar ya? Boleh mendengar Kuan? Baik, sebentar lagi ya kita akan bersama dengan Kuan untuk berkongsi sama ya, Atul. Mungkin sebentar lagi ya kita bersama dengan Kuan. Ya. Jadi kita akan coba ya untuk bersama dalam segmen wawancara kita pada pagi ini. Jadi penerimaan anugerah kategori pimpinan muda belia tahun 2021. Dengan adanya satu wawancara yang kita bawakan pada hari ini yang akan kita dengarkan, apakah antara penjelasan dan apakah antara yang boleh dikongsikan, mungkinkah ia akan menjadi satu contoh yang terbaik kepada para belia ketika ini. Sebenarnya banyak yang kita ni boleh lakukan khususnya kepada para belia ya. Dan saya memang tertarik kalau melihat para belia kita ataupun para sukarelawan kita daripada golongan belia yang masih lagi muda. Jadi terutama sekali para remaja kita ya, kadang-kadang mereka ini sudah ada inisiatif, dah ada kemahuan untuk bersama berjuang, apatah lagi dalam pandemik yang melanda kita ketika ini. Tidak kira sebenarnya apapun tugasan yang mereka berikan, yang paling penting adalah mereka ini mahu untuk mencoba dan juga mahu untuk berganding bahu, menandai tanggungjawab ini kerana bagi mereka ini adalah amanah juga kepada mereka. Jadi bayangkan ya, semangatnya para remaja, para belia kita ketika ini untuk sama-sama menangani masalah ini dan juga sama-sama membantu para petugas barisan hadapan. Baik. Jadi tadi akan cuba sekali lagi. Ya, bersama dengan Kuan, mungkin dapat kita ikuti bersama secara virtual menyentuh mengenai penerimaan anugerah kategori pemimpin muda belia tahun 2021. Hai, selamat pagi Kuan. Selamat pagi. Alhamdulillah dapat Apa khabar? Kabar baik. Kita baik-baik saja Kuan. Terima kasih kerana bertanya. Bagaimana pula dengan Kuan? Hari ini bagaimana? Kabar baik. Kabar baik. Jadi kita punya tajuk yang akan kita bawakan, penerimaan anugerah kategori pemimpin muda belia tahun 2021. Mungkin boleh menceritakan, menerangkan sedikit latar belakang Puan. Silakan. Okey. Mungkin cara yang paling mudah untuk menceritakan latar belakang saya adalah dari segi aktiviti apa yang paling banyak saya kerjakan setakat ini ya. Utamanya saya seorang guru dan selain daripada itu saya juga peminat teater dan seni persembahan.
Dalam profession saya sebagai seorang guru, saya telah mengajar di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri selama 16 tahun sekarang. Wah. Selepas saya graduate dari Ya, ya, saya mengajar bahasa English dan juga drama. Dan dalam 4 tahun kebelakangan ini, saya juga selain daripada mengajar, saya juga membimbing guru-guru di sekolah saya dan di sekolah kerajaan yang lain sebagai literacy coach dalam program literacy dan numeracy Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam. Oh. Ya. Baik, difahamkan Dan- juga ya. Silakan Puan. Okey. Kalau dari segi teater dan seni persembahan, saya telah pun terlibat dalam beberapa pementasan teater tempatan sejak tahun 2006. Saya juga berpeluang menjadi pengarah dan penerbit dalam beberapa produksi teater dan yang amat membanggakan, saya mewakili Brunei Darussalam di pertandingan seni persembahan antarabangsa di Amerika Syarikat dan berjaya masuk ke peringkat akhir. Ya, so saya merasa sangat bertuah kerana dapat terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang menggabungkan kedua-dua bidang pendidikan dan seni teater. Ya. Baik, terlebih dahulu mungkin dapat dikongsikan Kuan bagi yang kurang mengerti apa itu apa maksudnya literasi berkenaan ataupun literasi coach ini. Mungkin dapat dijelaskan Kuan dan juga mungkin dapat jelaskan bagaimana perkembangannya di negara Brunei Darussalam pada ketika ini. Okey. Jadi program bimbingan literasi dan numeracy atau LNCP adalah program Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam literasi dan numeracy. Sejajar dengan matlamat strategik Wawasan Brunei 2035 bagi melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi seperti yang diukur dengan taraf-taraf antarabangsa yang tertinggi. Jadinya sebagai seorang literacy coach, kami berusaha untuk meningkatkan keupayaan dan kompetensi guru-guru kami dengan membina pengetahuan subjek, kandungan subjek dan kemahiran pedagogi mereka, iaitu dalam pengajaran dan pembelajaran dialogik. Ya. Jadinya sebagai seorang literacy coach, peranan saya adalah sebagai teladan dan memberikan bimbingan dan sokongan yang berterusan kepada guru-guru yang untuk mencapai matlamat tersebut. Dan ini termasuk berkongsi pelbagai best practices atau amalan yang terbaik terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran dialogik dalam reka bentuk tugas pembelajaran dan penilaiannya. Dan juga selain daripada itu, Kementerian Pendidikan juga ada menyediakan satu rangka kerja iaitu Teaching for Mastery sebagai panduan dan rujukan utama yang disatukan bagi para guru, pemimpin sekolah dan seluruh kementerian supaya kita dapat bekerja segera untuk mempromosikan pengajaran berkualiti tinggi di semua sekolah kita ni. Ya, dan sebagai seorang trainee senior coach, tugas-tugas saya termasuk menyokong guru, pemimpin sekolah dan juga kluster sambil menjalani latihan di BDTA iaitu Brunei Darussalam Teachers Academy. Ya, cuma itu. Ya. Alhamdulillah, semoga yang mendengarkan ataupun yang menonton bersama cukup memahami juga apa maksudnya literasi coach ini. Namun juga difahamkan Kuan sendiri adalah pengurusi bagi SITS Brunei. Mungkin dapat dijelaskan apakah sebenarnya SITS Brunei itu dan apakah objektifnya ia berperanan penting bagi negara Brunei Darussalam? Okey.
Jadinya SEEDS Brunei adalah pertubuhan pendidikan yang diketuai oleh guru sukarelawan dan para belia dengan sokongan Jabatan Sekolah-Sekolah di Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ianya menggunakan teater dan aktiviti-aktiviti kreatif sebagai alat pendidikan bagi pelajar-pelajar di sekolah-sekolah menengah, maktab dan institusi tinggi. Ya, ianya ditubuhkan pada tahun 2008 oleh sekumpulan guru sekolah-sekolah dan maktab-maktab kerajaan untuk mendukung misi Kementerian Pendidikan pada masa itu. Jadinya pada mulanya baru terdapat beberapa orang lah, ada sekelompok kecil dan penyertaan turut makin bertambah. So pada setiap tahun terdapat kira-kira 50 hingga 100 orang pelajar yang mendaftar program tahunan kami dengan sekumpulan pelatih yang terdiri dari guru-guru sekolah kerajaan dan sukarelawan belia yang berjumlah berkira-kira 30 hingga 50 orang, dan tahun ini sudah kami ada 60 lebih orang pelajar yang sudah mendaftar. Jadinya program tahunan ini percuma kepada semua pelajar-pelajar dan bermulanya pada setiap cuti penggal pertama. Pelatih kami menganjurkan bengkel-bengkel kreatif bagi pelajar yang telah mendaftar bagi meningkatkan kemahiran holistik dan bakat pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan seni. Nama apa Puan? Silakan. Teruskan. Okay, so Okay. Ya, jadinya program ini berakhir pada cuti penggal keempat dengan acara hujung tahun, iaitu satu pementasan musikal. Jadinya kami bertuah dapat ramai individu yang berbakat dan berkemahiran tinggi seperti artis tempatan Dayat Ahim dan Hil Zaini yang meluangkan masa mereka bagi mengajar pelajar kami. Jadinya saya rasa amat bangga melihat begitu banyak pelajar kami yang sekarang berjaya dalam bidang mereka dan serta dalam industri seni persembahan. Ya. So jadi untuk maklumat lebih lanjut sila ikuti kami di Instagram dan Facebook @SEEDS Brunei. Okey, di sini Puan ya, mungkin Puan boleh mengungsikan apakah antara projek-projek yang telah dijalankan oleh SEEDS Brunei dan bagaimana memastikan segala projek ini terlaksana. Okey. Matlamat kami di SEEDS Brunei adalah pendidikan melalui seni kreatif dan persembahan. Jadi fokus utama kami adalah selalu untuk memberi pelajar kami atau kami bergelar sebagai seedlings satu tempat untuk belajar dan membina keyakinan terhadap ekspresi mereka, sama ada melalui peningkatan kemahiran dalam bahasa Inggeris atau melalui seni kreatif dan persembahan. Kemuncak utama program tahun kami adalah produksi teater musical pada akhir tahun. So pada masa yang lalu, pementasan teater musical kami berasal dari Amerika Syarikat Barat. Kerana dari Amerika Syarikat. Kerana mereka adalah kirakan pioneer dalam bidang ini dan mempunyai begitu banyak produksi yang menarik. Tapi pada tahun 2016, SEEDS Brunei membuat produksi asal kami sendiri yang berjudul Amas. Ya, ia menggunakan lagu-lagu Brunei tradisional seperti Padian, Kampung Air dan Kulim Papat. Ya. Dan seterusnya ia diikuti oleh satu lagi produksi asal, Jong Sarat, yang berjudul Jong Sarat, dengan lagu-lagu asal yang ditulis
khas untuk produksi itu. Kami berharap terus bekerjasama dengan penulis dan pemuzik tempatan supaya boleh melakukan lebih banyak lagi produksi asal negara Brunei tadi. Baik, telah pun ya. Selain dari Yes. Selain daripada itu, Seeds Brunei juga telah menghasilkan beberapa cabang seperti Seeds Amateur dan Seeds Film. Mereka merupakan platform bagi pelajar atau seedlings kami yang telah lulus dari program kami dan terus ingin meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam bidang seni persembahan atau bentuk seni kreatif yang lain. Dengan kumpulan yang begitu besar, memang adanya cabaran, tetapi kemahiran komunikasi yang baik dan sikap hormat adalah sangat penting untuk berjaya, dan itu adalah sesuatu yang kami selalu berusaha untuk mengajar pelajar kita. Dan selain itu, kemahiran seperti kepintaran, resourcefulness, kepimpinan dan accountability dimodelkan oleh para pelatih supaya pelajar kami dapat belajar juga. Okey, di sini ya Puan, di luar bidang kerjaya, Puan adalah seorang penggiat seni yang membawa beliau-beliau untuk bergiat aktif dalam industri kreatif ini. Mungkin boleh menerangkan penglibatan dalam industri kreatif di negara ini. Okey, ini cerita panjang ni. Penglibatan saya dalam industri kreatif ini bermula pada tahun 2006 apabila saya dilantik sebagai jurulatih bahas bagi pasukan nasional dalam program bahas Bridging Minds di antara Brunei dan Singapura. Jadinya pada tahun itu 2006 program itu diadakan di negeri Singapura dan bertepatan dengan Art Biennale pada tahun itu, dan seterusnya pertandingan bahas itu pun mengambil format drama di mana para pelajar pembahas kami harus mengemukakan hujah mereka melalui lakonan pentas. Dan semasa program itu, kami pun berpeluang untuk menyaksikan beberapa pementasan teater Singapura. So selepas itu saya pun berasa sangat minat pada teater, lalu mengambil serta dalam pementasan teater anjuran Brunei Amateur Dramatic Society, iaitu BADS. Ya, dan selepas beberapa tahun saya ditawarkan untuk mengajar drama pada tahun 7 dan tahun 8. So dengan itu saya pun ada tanggungjawab tambahan untuk belajar sebanyak yang saya dapat supaya boleh menjadi guru yang berpengalaman sikitlah kepada pelajar saya. Terusnya pada tahun 2013 saya dijemput untuk peranan utama Abigail Williams dalam adaptasi teater dari klasik sastra The Crucible. And then lepas itu saya mewakili Brunei ke World Championships of Performing Arts atau WICOPA, iaitu di Los Angeles di Amerika Syarikat dalam bidang lakonan. Dan saya berjaya ke Grand Final dalam kategori lakonan dan mendapat 4 pingat perak serta beasiswa ke New York Film Academy. And then pada tahun itu jugalah saya rasa lebih yakin dan berpengalaman. Jadinya saya menyertai Seeds Brunei sebagai jurulatih untuk membimbing para belia dan dalam aktiviti mereka lah. Dan sejak itu secara beransur-ansur saya pun menjadi penerbit dan selepas itu penerbit eksekutif dan sekarang sebagai pengerusi. Ya.
Dan lepas itu, tahun 2015, saya memainkan peranan utama Mary Poppins dalam produksi musical theatre Poppins, anjuran Relentless Entertainment. Ya, itu adalah peranan yang sangat menyeronokkan lah bagi saya, di mana saya berpeluang untuk melakukan stunts saya sendiri dan meningkatkan juga kemahiran menyanyi saya. Ya. Dan walaupun saya juga ada membuat beberapa filem pendek, lepas itu ada iklan radio dan TV dari masa ke semasa, minat saya memang di bidang teater. So, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, saya juga ada mengarahkan 2 pementasan, iaitu Misteri di Bagshot Manor dengan Persatuan Bats, dan satu lagi misteri yang berjudul berjudul 8 Wanita ataupun 8 Women dalam kolaborasi dengan Alliance Francaise dan 247 Studios. Dan pada tahun yang lalu saya terlibat dalam 2 lagi produksi Salted Egg Theatre, iaitu Sticky Ladies Forum and House of Bernarda Alba. So yang terbaru ni kami membuat pementasan masa Festival Theatre Nasional Brunei. Baik, di sini. Itu saja. Sangatnya orang kita ni menarik. Betul. Dengan dalam bidang-bidang yang diceburi. Jadi di sini Puan, mungkin Puan dapat berikan nasihat kepada para belia untuk mula melibatkan diri dalam projek berkaitan dengan dengan belia secara ringkasnya. Okay, so kalau ada pada masa ini ada banyak projek belia yang sedia ada. Jadi jika para belia ada sesuatu yang menarik minat kamu, jangan malu. Terus hubungi, cari tahu mengenainya dan mengambil serta. Setiap peristiwa yang baru akan membawa pengalaman yang baru yang akan mengubah perspektif kamu. Jadi pergilah cari apa yang kamu minati, mempelajari sebanyak yang kamu boleh dan lakukannya dengan baik. Sekiranya ada sesuatu yang tidak berjaya atau pada akhirnya tidak lagi menarik minat, tidak apa, teruskan dan cuba yang lain, asalkan kamu cuba dan berusaha untuk berkhidmat. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan dengan pengongsian bersama untuk hari ini. Di segmen wawancara secara virtual penerima anugerah kategori Pemimpin Muda Belia tahun 2021. Cukup memberikan inspirasi kepada kita dengan pencapaian Puan sendiri. Sekali lagi Puan, kita ucapkan terima kasih kerana bersama dan jumpa lagi Puan. Terima kasih, jumpa lagi. Mungkin tadi ada penonton yang dapat kita saksikan segmen wawancara kita secara virtual, iaitu penerimaan anugerah kategori Pimpinan Muda Belia tahun 2021. Jadi kita ucapkan syabas serta tahniah kepada siapapun yang berjaya dengan aktiviti mereka dalam bidang-bidang yang mereka ceburi, tidak kira apa jua sekalipun. Betul. Asalkan usaha kita dan juga kita tidak berputus asa dalam mencapai sesuatu kejayaan. Kejayaan itu bukan bermakna kita berada di puncak, tapi kejayaan itu adalah bila kita konsisten untuk sama-sama memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan cara untuk mengukur kejayaan itu bukannya kita ni bandingkan dengan orang lain, namun bandingkan kepada diri sendiri di hari-hari sebelum ini ataupun sebelum Auda berada pada ketika ini, apakah sudah Auda mencapai ataupun ada yang terbaik daripada sebelum ini. Jadi untuk itu semoga Auda akan terus berusaha untuk menjadi insan yang terbaik daripada hari-hari sebelumnya. Jangan takut kepada bayang-bayang sendiri, kerana kita ni selalu banyak alasan sebab itulah kita ni takut kepada bayang-bayang kita ni sendiri. Sekarang pun dah dapatnya. Banyak perbincangan dan juga perbicaraan yang ada dalam pemikiran kita. Jadi selagi mana kita ni mampu untuk buat, kita ni buat dulu. Sekiranya gagal, itu bermakna kita ni perlu usaha. Kita gagal, kita perlu berusaha sedaya yang kita ni seperti Fakrul sendiri katakan, di mana prinsip Fakrul sendirinya,
cuba sedaya mungkin sampai gagal. Bukan bermakna itu satu perkara yang buruk, tapi lihat di mana kejayaan tersebut adalah yang terbaik bagi dirinya. Sehingga gagal bermakna bukantah ada yang terbaik untuknya tu. Adakah lagi tempat lain yang terbaik untuknya. Jadi kepada habis kita, terpulang kepada habis kita, apakah prinsip hidup Auda, kata-kata terbaik, motivasi untuk Auda. Yang penting untuk teruskan kekal aktif dan juga terus progresif hingga ke masa hadapan. Tepat sekali. Jadi sampai di sini pertemuan kita Menerusi Sampai Pagi yang kita siarkan secara langsung. Kita laksanakan tanggungjawab kita, merupakan amanah dan juga patuhi SOP. Dan untuk itu Auda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.